Tapi banyak orang mengatakan bahawa PH berjaya menjatuhkan Barisan Nasional baru ini kerana Dr. Mahathir. Tapi kalau tidak bersama Dr. Mahathir dalam PH baru ni pun PH dah boleh menang. Dan kerana dia tahu kalau PH menang, Anwar jadi Perdana Menteri, maka dia rela pergi melutut pada Anwar untuk menyokong PH. Kononnya dapat memberi tambahan undi sebagainya. Kemudian dia demand Perdana Menteri. Dia ni mau nak jadi Perdana Menteri. Setiap kali kita nak memilih calon, kita punya tapisan. Tapisan keselamatan, tapisan sama ada orang ni ada hutang yang melampau, dan akhirnya menyalahgunakan kedudukan dia, ambil rasuah dan sebagainya. Semua benda ni kita nak, kalau boleh, orang yang dari segi ekonomi dia boleh hidup without gaji wakil rakyat dan elang. Jadi dia tidak akan kurang berlaku ketirisan. Kecuali ada setengah tu mungkin mentaliti dia, whatever dia invest, dia nak recover balik. Yang tu yang bahaya. UMNO sebagian kecil daripada rakyat pengundi aja. Ia tidak menentukan kemenangan pilihan raya. Rakyat sebenarnya kena faham situasi. Mesti digemblengkan peringkat cawangan yang mewakili rakyat untuk menerangkan kepada rakyat situasi sebenarnya. Jangan kelirukan lagi dengan situasi yang ada. Buat pertama kalinya saya langsung saya nak tanya Puan lah. Dalam media pun ada politik juga. Of course. Media ni patut diberi kebebasan lah. Hari ini pun saya rasa Muhyiddin kalau agak dia reverse, dia akan bersama dengan DAP. Melihat DAP ni macam gadis cantik dipinang oleh UMNO dan oleh BBM. Itu sebab perang dingin antara Anwar Musa ni dengan pimpinan parti ni kerana mereka tak memahami. MCA ni pun melatah cepat pasal apa. Dalam konteks Barisan Nasional, fungsinya Barisan Nasional ni UMNO. Jadi UMNO ni berhak untuk melantik setiausaha agungnya dari UMNO. Assalamualaikum, selamat malam. Kita berjumpa lagi dalam Apa Kata Dahlan, dalam program yang saban kali menemui anda, dan pada malam ini cukup bertuah kerana kita bersama dengan tetamu yang istimewa bagi saya kerana kita akan berbicara tentang politik tanpa bias. Kita akan ketengahkan isu-isu semasa, isu-isu yang membabitkan kepentingan Melayu dan juga kepentingan rakyat Malaysia khususnya. Dan anda boleh melihat cara dan paparan yang kami tampilkan ini, kerana inilah satu tanggungjawab yang harus kita letakkan di hadapan, kerana dalam apa jua keadaan, rakyat perlu diutamakan. Kerana itu kita tampilkan
Isu-isu politik kepentingan rakyat. Karena seperti yang kita tahu, kalau rakyat perutnya lapar, maka kemarahan akan mereka tunjukkan secara terang-terang. Itulah keadaan dulu dan kini cukup berbeza. Kita tampilkan yang berbahagia Tan Sri Rahim Tabicik, bekas Ketua Menteri Melaka selama lebih 12 tahun dan seorang aktivis parti yang tidak mengenal erti putus asa selama 40 tahun, sehinggalah pada 2018 Tan Sri mengambil langkah meninggalkan UMNO. Apa cerita sebenarnya? Kita akan bersama Tan Sri Rahim Tabicik. Terima kasih Tan Sri. Terima kasih atas jemputan di studio ini. Saya tetap akan mencari kerana olahan pemikiran Tan Sri masih lagi perlu dalam politik masa kini. InsyaAllah, itu biasa. Apa perkembangan sekarang Tan Sri? Yalah, saya masih lagi aktif dalam bisnes. Tapi walaupun COVID ni kan terjejas, tapi boleh survive lah. Kemudian saya banyak masa saya tumpukan untuk kemajuan perniagaan dan keusahawanan masyarakat Bumiputra yang masih tertinggal. So saya ada bersama saya gagasan Badan Ekonomi Melayu GABIM yang telah ditubuhkan oleh Pak Lah, diteruskan oleh Datuk Seri Najib, Tuan Mahathir pun sokong, sekarang Tan Sri Mahyudin pun memberi green light untuk kita bergerak membantu usahawan-usahawan Bumiputra ini seluruh negara daripada Perlis hingga ke Sabah. GABIM atas idea Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Tan Sri, kalau saya tak silap. Betul. Ya, dia dilahirkan oleh Majlis Tertinggi UMNO semasa Pak Lah menjadi Perdana Menteri. Tun Abdullah menjadi Perdana Menteri. Dan sekarang ini dia berada di bawah JPM. Kalau mengikut dia dapat bantuan yang banyak daripada JPM, walaupun saya jadi pengurusi, kita ada jawatan kuasanya. Tapi dia terus menerus, dia tak letih lah untuk menolong ke masyarakat Bumiputra berjaya dalam bidang perniagaan, perdagangan, keusahawanan. Kita nak tiru macam mana sahabat-sahabat kita orang Tionghoa dan rakyat Malaysia lain yang berjaya. Masyarakat Bumiputra pun harus didedah dan diberikan peluang untuk berjaya dalam bidang ekonomi dan keusahawanan ini seperti rakan-rakan kita yang lain. 2-3 hari lepas saya dengar kata ada satu program di Melaka. Kita ada satu program di Melaka agak besar, iaitu seminar usahawan muda 2021 lah. Sambutan cukup bagus, kita panggil 200 orang, lebih daripada itu kita paksa tolak. Terdapat satu kesedaran, keinsafan di kalangan generasi muda Melayu untuk jadi usahawan yang berjaya, dan kita kumpulkan semua agensi-agensi seperti Tekun, SM Corps, InScan dan lain lagi memberi penjelasan macam mana dia harus memulakan perniagaan, macam mana nak dapat latihan, macam mana nak kena pasti projek, macam mana nak handle projek yang berjalan supaya tahap kejayaan yang dicapai itu boleh dipertingkatkan daripada masa ke masa. Tan Sri letakkan muda itu seolah macam tujuannya ke arah kalau dikaitkan dengan politik pengundi-pengundi muda lah. Tapi dalam banyak yang muda, tapi maksudnya juga termasuk yang baru. Oh, yang baru. Okay. Dan juga yang ada tapi dia ada hasrat nak rejuvenasi. Dia nak tingkatkan lagi, nak tambah lagi. Dia dah sampai tahap dah tepu lah. Dia nak berkembang. Bolehlah tu. Orang yang nak baru memulakan, orang yang dah ada nak besarkan lagi perniagaan dia. Jadi sambutan cukup baik dan ada banyak permintaan daripada Selangor, daripada Perak, daripada Johor. InsyaAllah lah GABIM cuba susun ni. Kita susun ke semua agensi-agensi macam di bawah satu bumbung, macam pusat seranti lah. Macam workshop kita lah. Pergi sana tanya macam-macam soalan sampai dia dapat selesaikan masalah dia. Bila masalah selesai, dia mudah untuk bergerak ke depan. Kenapa Tan Sri tak rasa letih dalam perjuangan yang saya anggap ni sebagai satu perjuangan fardu kifayah. Kita berjuang bukan saja dalam politik. Politik ni kadang turun naik, kadang berubah-ubah banyak sangat. Tetapi perjuangan ekonomi ni amat penting. Kalau kita lihat dalam laluan sejarah negara kita, persaingan di antara kuasa politik dan kuasa ekonomi ini biasa dipegang oleh orang bukan Melayu. Biasanya kuasa politik dipegang oleh orang Melayu. Pada peringkat awal memang nampak hebat kuasa politik ini. Tetapi dari segi sustainability, sekarang kita kuasa politik ini lebih hebat, lebih kokoh, lebih mempunyai ketahanan berbanding dengan politik.
politik yang tidak menentu, kadang-kadang hala tuju, kadang-kadang berubah, kadang-kadang melompat. Jadi dalam bidang ekonomi sustain saja. Maknanya dia tadi menguasai sumber-sumber ekonomi dan sumber rezeki. Jadi dalam banyak persaingan ini tengok nampak kuasa ekonomi ini kokoh. Lebih kokoh dari politik berbanding dengan dulu. Oleh sebab itu kalau Bumi Putra kita nak berjaya macam orang bukan Bumi Putra, ianya bukan saja menguasai politik, mesti disokong oleh kuasa ekonomi yang boleh dikuasai dalam Tapi negara ini. tak banyak orang boleh menerima keadaan Tan Sri. Apabila satu ketika Tan Sri berada dalam arus kepimpinan perdana, tiba-tiba menjadi seorang yang agak diletakkan sebagai tak diberi perhatian, tapi Tan Sri masih lagi berjuang dan akhirnya berada dalam politik yang baru ketika ini. Saya dari segi persepsi saya, daripada pendedahan pengalaman dalam kerajaan, pengalaman dalam perniagaan, di dalam pentadbiran, saya melihat bahawa sekarang ni perjuangan ekonomi ini makin lama makin jadi lebih signifikan. Tapi kadang-kadang orang yang kita pilih menjadi wakil rakyat yang ada kuasa belum dapat menghargai ini. Berkuasa politik, kuasa ekonomi ini yang membekalkan pekerjaan, yang membekalkan rezeki, yang membekalkan segala kemudahan untuk hidup dengan cara baik ini, ialah satu landasan kita membina kesejahteraan rakyat. Macam misalnya saya masa di Melaka, tak adalah saya nak memuji diri saya, tapi transformasi Melaka dari sebuah negeri yang miskin, papa kedana kepada Melaka yang lebih maju, yang lebih makmur, lebih vibrant berlaku masa saya 12 tahun masa itu. Jadi dalam konteks itu, makna dia ahli-ahli politik sekarang dan pemimpin akan datang mesti melihat bagaimana kita boleh mengambil atau mendapat kuasa politik, mandat daripada rakyat, gunakan kuasa politik ini, transformasi atau ubah keadaan supaya kesejahteraan dan penghidupan rakyat lebih baik lagi. Dia lebih banyak rezeki, dia dapat pekerjaan, dia dapat peluang, dia dapat buat bisnes macam-macam lagi dan dengan infrastruktur dan sebagainya. Jadi itu satu yang mendorong saya bahawa perjuangan politik mesti berakhir atau digunakan untuk merubah untung nasib rakyat dari segi meningkatkan kesejahteraan, kesenangan, keselesaan hidup mereka. Bukan kuasa politik itu nak diguna untuk kita jadi lebih kaya, lebih mempunyai harta benda, mempunyai status dan sebagainya. Kalau ada ini keinsafan ini sebagai satu fardu kifayah, insya-Allah pemimpin-pemimpin sekarang, pemimpin akan datang, insya-Allah dia tak lari daripada landasan menjadi pemimpin yang lebih berintegriti, pemimpin yang beramanah, pemimpin yang diberi mandat, insya-Allah mandat itu digunakan untuk mensejahterakan rakyat. Tan Sri dilahirkan dalam keluarga yang memang orang kata sebut darah politik. Selepas lebih 40 tahun berada dalam parti, tiba-tiba Tan Sri membuat suatu keputusan yang saya kira mungkin Tan Sri sendiri pun tak terfikir bahawa keputusan itu akan dibuat pada 2018, meninggalkan UMNO yang pernah Tan Sri terajui sebagai Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, suatu tim wawasan, sebagai Majlis Tertinggi, Naib Presiden, sebagai Ketua Perhubungan UMNO Melaka dan sebagainya. Banyak jawatan-jawatan yang Tan Sri perlu berterima kasih dengan UMNO. Tiba-tiba Tan Sri mengambil satu langkah yang di luar pemikiran kebanyakan. Kenapa ini berlaku, Tan Sri? Saya fikir ada laluan UMNO yang boleh kita analisa secara akademik lah. Kecemerlangan kepimpinan UMNO ini berlaku daripada ianya diwujudkan 1948. Berterusan saya fikir sampai zaman Tun Mahathir. Ya. Itu UMNO cemerlang. UMNO yang betul-betul diharapkan oleh orang Melayu, ianya dapat membela, melindungi, memelihara dan mempertahankan kepentingan agama, bangsa dan tanah air untuk orang Melayu. Dan ada bukti-buktinya. Dan kita pun, saya pun seorang daripada yang mendapat manfaat daripada perjuangan UMNO. Tetapi UMNO selepas daripada Tun, saya lihat graf dia tu makin menurun sampai hilang kuasa. Mesti ada satu yang tersilap di situ. Tidak lagi seperti hebat sebelum daripada masa zaman Tun, Mahathir dan sebelum daripadanya. Dan kita tahulah apa yang berlaku dalam pertubuhan-pertubuhan seperti ini. Sehingga satu tahap selepas daripada itu, baru pilihan PRU yang ke-14,
Bukan saja UMNO telah hilang majoriti 2/3, bukan saja tinggal saja majoriti simple, langsung hilang kuasa sekali. Tentu ada sesuatu yang tersilap yang tidak dapat diterima oleh rakyat. Kerana itu dia menolak UMNO yang telah banyak berjasa. Jadi UMNO yang ada sekarang ni cuma dapat berbangga kerana ada nostalgia dulu. Sejarah terdahulu. Itu sekarang yang dikapitalisasikan. Tapi ini tak boleh digunakan lagi. Sebab yang cemerlang tu dulu adalah zaman dulu. Yang sekarang kecemerlangan itu tidak ada. Dan kita lihat orang memandang UMNO dengan serong, dengan macam image kleptokrasi, image rasuah, image penyelewengan. Jadi UMNO mesti ada satu transformasi. UMNO mesti berani membuat perubahan dirinya kerana kita tahu bahawa rakyat tolak UMNO dalam PR yang keempat kerana adanya penyakit-penyakit pada tahap kepimpinan UMNO yang sedia ada sekarang. Tan Sri ada mengeluarkan kenyataan, saya terbaca, bahawa kanser rasuah telah melanda dalam UMNO. Apa maksud sebenarnya? Apakah ini boleh kita kategorikan sebagai satu daripada sebab lahirnya kluster mahkamah yang menjadikan UMNO ditolak? Ya, saya fikir saya entah pandangan saya lah pada pertimbangan peribadi saya, isu satu IMDb ini macam ibu segala permasalahan yang telah melahirkan pada pandangan orang lah. Satu dipanggil budaya rasuah yang merebak, yang telah merantasi semua sektor lah, politik, sektor awam, swasta dan sebagainya, dan bermahajarela. Sehingga jadi ini berpunca daripada pemimpin-pemimpin UMNO yang rakyat fikir telah salah guna kuasa. Kerana itu mereka menolak. Jadi kerana itu UMNO telah tersingkir daripada koridor kuasa. Nasib baik ada bersatu. Dia dapat join balik dengan jemputan bersatu melalui langkah Sheraton, dapat kembali di arena kuasa lah. Patut itu disyukuri oleh UMNO. Kerana dulu dia tersingkir dari koridor kuasa, sekarang dijemput masuk. Patutnya kita perlu berganding bersama-sama. Berganding kerana kita bersyukur kepada Allah bahawa sesuatu yang UMNO telah lalui itu, ya, yang begitu rosak oleh kecelakaan ini, panggil balik dalam. Patutnya persaudaraan antara UMNO dengan Bersatu ni patutnya lebih rapat. Lebih rapat kerana kita bersyukur. Bersatu bersyukur kerana di parti yang kecil disokong oleh parti yang lebih besar. Kursi lah, dari segi kursi. Kemudian UMNO patut bersyukur kerana dia telah pun ditolak, tetapi kok dijemput masuk balik, sama-sama pikul tanggungjawab. Jadi dah cantik sebagai satu pasukan. Jadi PAS jadi macam dia punya apa ni? Adunan lah. Adunan yang mengadun macam rangkaian lah, menguatkan lagi. Tapi kita tak lihat ini menjadi realiti. Banyak pemimpin tidak bersyukur kepada Allah apa yang telah kita lalui dan kita terima. Lagi perasaan dendam, benci, cemburu, hasad menerajui kita dalam membuat keputusan masa depan kita. Kerana itu nilai-nilai yang tidak baik ini dan tidak positif ini telah kita lihat bahawa daripada menjadi satu silaturahim, satu rangkaian silaturahim yang memperkuatkan perjuangan Melayu Islam di negara kita, sekarang dah macam renggang dan masing-masing mencurigai di antara satu dengan yang lain. Misalnya katakan UMNO memanggil Bersatu ni sebagai pengkhianat. Sedangkan macam saya, orang Bersatu sekarang dan yang lain kata kita penyelamat. Penyelamat. Berbeza tu. Pengkhianat dengan penyelamat. Tan Sri sebut penyelamat. Penyelamat yang bagaimana? Oh ya, kerana dia dah jatuh. Orang dah tak percaya satu parti. Orang dah melihat bahawa parti ni tak ada macam dulu lagi. Jadi kita nak keluar, kalau boleh parti Bersatu ini menggantikan perjuangan UMNO yang telah rosak, yang telah ditolak oleh rakyat. Jadi kita menyelamatkan perjuangan, wadah perjuangan bangsa Melayu atas asas agama, bangsa dan tanah air. Begitu jangkanya. Kurang-kurang kita ada niat nak menyelamatkan benda macam tu. Tapi kita dikecap sebagai pengkhianat. Habis tu bila dia panggil pula ada pemimpin
UMNO yang panggil parti PAS sekarang parti pelacur. Lagi dahsyat. Jadi saya heran macam mana UMNO yang telah ada sejarah 70 tahun sejak penubuhan dia dan dapat dengan seizin Allah dapat memerintah 60 tahun Malaysia, tidak merasai satu rasa untuk mewujudkan gagasan bersama-sama untuk pertahankan kedudukan kita. Jadi bila you chop bersatu sebagai pengkhianat, PAS sebagai pelacur politik. Jadi macam mana kita nak cari jalan pertemuan, membina satu kekuatan yang boleh mengekalkan selagi ada bulan dan bintang, ya, kuasa kita di sini, susah nak jadi capai. Jadi bila kau dia pandang PAS ni nampak macam pelacur, dia nampak macam bersatu macam saya ke siapa pemimpin pengkhianat negara ke politik ke. Jadi dah tak ada asas yang positif dan konstruktif yang boleh membina kerjasama, yang boleh menyelesaikan konflik dan krisis, yang boleh mencari kestabilan di antara kita. Itulah saya rasa sedih politik negara kita pada masa ini. Dan saya masih berharap dan berdoa, insya-Allah sekurang-kurangnya pada satu masa ini, sekarang pemimpin panas sajalah, kita akan duduk sama-sama lah. Untuk cari pertemuan, reconciliation, approach. UMNO satu, PAS kau boleh pejuang. Kalau PKR nak masuk pun tak apa. Yang lain-lain sahabat-sahabat. Jadi kita jadi satu parti yang besar, yang dihormati oleh orang Melayu dan rakyat Malaysia pada keseluruhannya. Tan Sri, bila disebut pengkhianat tadi, UMNO melihat adanya bersatu ini seolah-olah nak menenggelamkan kapal UMNO. Jadi ini perkara yang tak boleh diterima oleh banyak pihak dalam UMNO dan ia menjadikan sebagai satu alasan kenapa mereka perlu menolak kerjasama dengan UMNO, dengan bersatu dalam pilihan raya umum akan datang. Jadi apakah ini tepat dalam usaha kita nak menyatukan Melayu ni? Masih ada puak-puak yang menyokong dan menentang dan akhirnya akan kembali pada perpecahan. Tidak ada titik pertemuan ini pada pandangan saya ada dua faktor lah. Satu kecemburuan, satu tamakkan kursi. Kecemburuan ni cemburu lah. Mana ada perasaan ego, kita ada kursi yang lebih. Kenapa kita nak dengar parti yang lebih kecil ni? Kenapa dia nak dominasi? Nak kontrol kita? Ya. Bersatu kena dominasi sebab kuasa negara di tangan bersatu. Dalam satu negara ni, puncak segala kuasa adalah Perdana Menteri. Institusi Perdana Menteri adalah puncak segala kuasa yang membawa kuasa ni ke bawah. Dia mesti dihormati, institusi Perdana Menteri, kerana kuasa negara di situ. Walaupun parti besar, jadi kita dah ada dua asas yang baiklah. Itu punca kuasa negara bersatu. Lebih kursi UMNO. Kan dah cantik kita berunding tu. Dengarnya UMNO tak nak, dia nak kursi dia lah semua. Itu satu sebab yang menghalang lah. Jadi ketua-ketua bahagian ni pula kadang-kadang dia memang seronok nak jadi calon. Ada banyak jadi warlord. Memang cita-cita nak jadi. Jadi atas asas itu mungkin perasaan emosi, perasaan hendakkan ketamakan untuk jadi calon-calon dan mendapat peluang bertanding. Jadi telah tidak menzahirkan satu suasana yang kondusif untuk kita berunding. Padahal itu saja masalah dia. Kita UMNO mereka takut kerusi itu akan terpaksa dibagi-bagi secara adil dan saksama antara UMNO dengan bersatu. Tentulah sekali begitu. Takkanlah ada orang kata, orang UMNO kata bersatu ni parti ular lady lah. Kecil nak telan dekat ular sawa. Tapi dalam circumstances seperti ini, dan keadaan seperti ini, suasana dah berbeza. Kalau you parti besar, you ada kuasa besar, dan betul lah bersatu ni adalah ular lady. Tetapi kalau ular lady ni pemegang kuasa seluruh Malaysia di dalam tangan dia, dan you cuma ada kursi yang dekat sini. Jadi kita kena sama-sama merendahkan diri, duduk, berbincang apa yang terbaik, macam mana nak agihkan percentage yang tertentu
Jadi barulah dapat penyelesaian yang baik. Ini pun belum dicuba, dia dah takut dah nak berunding pasal kursi ni. Sebab semua ahli parti dan pemimpin parti menuntut supaya kursi itu jangan sekali dilepaskan kepada sesiapa pun. Tan Sri, 22 bulan Pakatan Harapan, setahun lebih Perikatan Nasional, apa beza besar yang Tan Sri nampak sebagai bekas pemimpin yang melihat, mengikuti perkembangan politik negara? Pakatan Harapan menjadi harapan rakyat lah dulu. Apabila dia mempunyai satu perjuangan untuk membenteras rasuah, penyelewengan, kleptokrasi dalam negara kita lah. Tun pun menang dengan pasukan PH kerana adanya angin kebencian di kalangan rakyat terhadap perbuatan rasuah, penyelewengan dan kleptokrasi ini. Tapi bila di PH saya tengok bila dia dah menang, rakyat kasih mungkin peluang untuk dia memerintah. Saya tengok ada beberapa kelemahan. Misalnya kelemahan yang pertama sekali dia bila menang aja dia istiar kami memang dah tak dapat memenuhi janji dalam manifesto. Kalau tak dapat pun tak payah cakap lah. Dia diam sajalah. Diam-diam buat sikit-sikit. Buat sikit. InsyaAllah kita akan cari. InsyaAllah. Orang kalau ada kebijaksanaan berpolitik macam tu lah. Mungkin benda tu tak dapat buat 100. Dapat 30%, at least ada komitmen untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan kepada rakyat. Atau 40% atau 50% lah. Dia buat kenyataan kami memang tak dapat dulu pun kita buat tergesa-gesa. Benar. Jadi itu pun dah impact. Tapi rakyat suka balik kepada PH ni bila dia ambil tindakan undang-undang kepada mereka yang rasuah. Berani ambil dan sebagainya, penyiasatan, berakhir dengan pendakwaan. Kita mesti tahu sebelum pendakwaan itu dibuat, peguam negara, pejabat peguam negara mesti memastikan ada prima facie. Dan prima facie itu tidak kurang daripada 80% betul dan boleh menang. Itu baru kes itu masuk di dalam. Kalau kes itu cakap 50%, 60%, 40%, dia tak akan kemukakan ke depan. Artinya bila dah masuk mahkamah itu, makna dia macam dah terhukum jugalah. Pasal dia punya prima facie very strong untuk meyakinkan bahawa kita bawa satu, kan kerajaan nak bawa satu kes ke dia kalah. Rakyat pun marah. Benda yang macam tu kan. Jadi itu ada orang suka jugalah. Kemudian saya tengok juga macam ada konspirasi di dalam PH ni. Hari-hari Tun kena attack. Jadi ada yang kata dia dah tua, ada yang kata dia nyanyuk, ada yang kata patut diserahkan jawatan sekarang pada tokoh-tokoh tertentu seolah-olah ada janji dan sebagainya. Jadi Tun nak menunjukkan dalam masa beberapa tahun awal pemerintahan PH itu kebolehan dia yang utama lah, yang fantastik. Macam mana dia jadi Perdana Menteri keempat. Tapi tak boleh buat sebab hari-hari orang cocok bontot dia. Tak boleh duduk diam. Orang cocok dia macam. Jadi dia tak boleh buat kerja. Orang ni kata hari ni dah nyanyuk, orang tu kata mesti letak jawatan, orang tu kata ini hentam lagi, itu hentam lagi. Saya pun kalau Perdana Menteri tak boleh buat kerja. Melompat je. Dengan tu macam tu. Jadi bila dalam tu juga, dalam PH bisa adanya bersatu. Lebih satu ni lebih kurang perangai macam UMNO tau dia punya sifat. Dan dia tengok pula di situ. Kadang-kadang parti lain daripada bersatu tu seolah ada agenda lain lah. Bila dia attack Tun, bila dia membuat keputusan untuk misalnya kata campur tangan tak di dalam tabung haji atau agensi sensitif untuk perkara itu. Kemudian tu ada pemimpin yang tengah bicara ditarik balik perbicaraannya walaupun saksi-saksi 25 orang dah pergi sana. Kemudian dia tengok LTTE ditarik balik. Sedangkan orang Islam yang pro kepada ISIS, yang pro kepada Ma'unah telah pun dibicara dan masuk dalam penjara. LTTE yang sama kedudukannya sebagai badan pengganas antarabangsa dibebaskan begitu saja. Kemudian tu ada beberapa lagi yang jadi melemahkan institusi Perdana Menteri di bawah landasan ataupun dalam naungan PH. Pada masa sama rakyat melihat bahawa beberapa polisi di situ tak berapa pro kepada rakyat Malaysia, terutamanya Bumiputera ataupun orang Melayu, jadi mudah pecah. Jadi bila Tun tarik je break,
bila langkah Sheraton terjadi, maka Tan Sri Mahyudin cuma memenuhi saja satu kekosongan yang telah dikosongkan oleh Tun Mahathir yang meletak jabatan, dan dia dapat membuktikan kepada Yang di-Pertuan Agong pada masa itu dia cukup mendapat majoriti daripada ST, maka dia lantik sebagai Perdana Menteri yang sah mengikut perlembagaan negara. Dia berjalan dah. Walaupun sekarang sini ada katakan berbagai-bagai persepsi, dia tak cukup majoriti, dia tak cukup dan sebagainya, itu akademik saja. Yang penting masa perlantikan dia tu, yang di-Restu Pertuan Agong, Tan Sri Mahyudin sebagai Perdana Menteri dapat menunjukkan dia ada majoriti dan disahkan oleh pihak istana, disahkan oleh pegawai-pegawai tinggi yang ada di situ, peguam negara, ketua setiausaha negara dan sebagainya di situ. Itu yang sahnya. Yang sekarang kata dia kononnya orang ni dah berhenti. Seorang ahli parlimen dia berhenti. Tengku Razali dah tak nak jam. Oh, ini dah kurang, capar-capar dah kurang. Tak boleh, itu cuma academic exercise saja. Tidak cukup majoriti, mesti dibuktikan satu kepada Yang Pertuan Agong melalui statutory declaration, ataupun mesti dibawa dalam parlimen. Parlimen bersidang. Tapi sekarang mana kita percaya angka-angka ni? Besok pagi dah 2 melompat, hari ini 3 melompat. Jadi baiklah keputusan Yang di-Pertuan Agong itu mengekalkan darurat demi untuk kita menumpukan usaha kita membendung pandemik COVID ini dan usaha kita untuk orang kata nak memulihkan ekonomi kita. Kalau kita tengok di Amerika pun John Biden, dia buat 1.9 trilion pun, walaupun program itu cukup bagus untuk membantu masyarakat COVID, untuk memulihkan ekonomi mereka yang terbesar dalam dunia, tapi masih lagi Republican satu pun tak sokong. Jadi politik main politik. Itu yang berlaku di Malaysia. Itu sebab kita tak boleh melayan tentang orang-orang yang gila kuasa ini. Sorry lah saya kata gila kuasa. Orang yang tak sangat ni kuasa, sebab itu nak adakan undi tak percaya, nak adakan persidangan parlimen. Dari segi kepentingan rakyat itu tak penting. Kepentingan rakyat kita mesti melakukan sesuatu yang fokus, yang bersepadu, yang teguh, mempertahankan kepentingan mereka, bahawa mereka tak akan menjadi mangsa kepada COVID ini, dan kita boleh memulihkan rezeki dengan. Dan ini memerlukan ketenangan, ini memerlukan kestabilan, ini memerlukan penumpuan. Kerana itu darurat ini membantu asas untuk kita menjalankan kerja kita secara maksimal dan optimal. Tan Sri lebih dilihat sebagai anak emas Tun Dr. Mahathir Mohamad. Satu masa dulu. The blue eyed Mahathir. Orang akan sebut Tan Sri Mahyudin memang orang Tun Mahathir. Itu cop yang rasmi sejak dulu. Dalam keadaan sekarang, 2018 bila Tan Sri bersama dengan Bersatu, saya yakin Tan Sri berharap tim itu kekal. Tiba-tiba Tun Mahathir terkeluar daripada Bersatu. Dan Tan Sri perlu meneruskan perjuangan dalam Bersatu bersama Tan Sri Muhyiddin. Apa keadaan perasaan politik Tan Sri? itu saya kena tanya. Soalan yang sensitif tapi saya cuba jawablah. Dari segi peribadi memang saya masih memandang Mahathir adalah seorang negarawan yang hebat, yang banyak berjasa kepada negara. Tapi dari segi politik banyak perbezaan. Yang cuba dibuat oleh Sentun lah. Misalnya berselisih faham. Kan dia membawakan dia keluar daripada Bersatu dan mewujudkan parti yang lebih kecil lagi. Yang mungkin tidak berkesan lagi. Saya melihat bahawa Bersatu telah lengkap dirinya, bersedia memikul tugas tanggungjawab untuk menggantikan UMNO. Kalau UMNO misalnya kata nak berlawan balik dan sebagainya. Jadi the government of the day ada kuasa. Dalam berjuang ni, kalau kita nak berjuang secara berkesan mesti ada kuasa. Kalau kita kuasa ni agak ada lemah lah sana sini untuk ini. Jadi parti ini ada kuasa dan boleh menggerakkan. Saya fikir Tun telah membuat banyak keputusan yang secara kebetulan baiklah untuk suasana politik masa ini. Bisa dia meletak jawatan, ada orang kesal lah.
Tapi pada pemerhatian peribadi saya pun satu kebaikan juga. Aku tidak kerajaan PH yang banyak bermasalah, macam ada konspirasi, macam ada perpecahan. Meneruskan, dia akan membuat sesuatu yang tidak pada kepentingan rakyat. Dia Tun buat macam tu, beri peluang orang lain untuk naik. Sekarang Tun menerajui satu parti baru, mungkin dia nak main peranan strategik. Kalau selepas ini ada pilihan raya PR yang ke-15 ke, kalau situasi yang sama, maknanya tiap-tiap parti yang menang pun 7-8 kursi, 5-6 kursi dan sebagainya. Boleh menentukan. Mungkin saat itu parti kecil macam Tun sekarang ini mempunyai nilai strategik yang besar dalam mengadun satu gagasan baru yang boleh membekalkan kestabilan politik pada keseluruhannya. Tapi saya masih yakin insya-Allah Parti Bersatu boleh ke depan. Sekarang ni orang memandang serius tentang kepimpinan. Orang melihat sekarang kalau ada pertandingan, orang tak pandang sangat parti lah pada pandangan saya ni. Saya daripada akar umbi kan. Orang tengok calon orang tengok calon lebih lagi. Sebabnya saya fikir kalau parti itu adalah 40%, 60% sekarang kerana penyelewengan, banyak rasuah, banyak penipuan, banyak gedebak-gedebuk. Ini orang lihat siapa calon yang akan datang. Misalnya dia tengok kan di Sabah kan, walaupun setiap inci bumi Sabah ada infrastruktur UMNO, ada cawangannya, dan tak ada Bersatu, tak ada. Tapi bila ada pilihan raya, Bersatu dapat 17, UMNO dapat 14. Faham tak? Jadi orang melihat tu sebagai pandangan saya, dan banyak dalam ceramah-ceramah orang bincangkan kepimpinan nasional. Ini masalah pilihan raya ni, parit tak buat, longkang tak buat, ini dah kecil sangat. Orang tengok national leadership. Kita tengok kotokohan. Kau nak bandingkan PH punya leadership sekarang, saudara Anwar yang Muhammad Anwar Ibrahim dengan Zahid menerajui UMNO, berbanding dengan Tan Sri Mahyudin, karakter dia, sifat dia, kepribadian dia lain. Jadi orang melihat tu, ini bakal Perdana. Kalau PH menang, orang ni jadi Perdana Menteri. Siapa dia ni? Siapa dia ni? Adakah dia akan membawa kebanggaan kepada kita? Atau sebaliknya? Begitu juga dalam UMNO. Kalau UMNO menang, orang ni akan jadi Perdana Menteri. Orang akan menilai siapa dia ni. Macam mana latar belakang dia. Dan kalau Bersatu, memang dah teruji sekarang kurang 1 tahun dalam memerintah. Dan dapat disusun dengan baik. Walaupun banyak cabaran-cabaran, lagi banyak cabaran ditemui oleh kerajaan Bersatu sekarang. Lagi kuat. Lagi matang dia. Lagi mantap dia. Lagi dia ada ketahanan untuk menghadapi sebagai cabaran pada masa akan datang. Tadi saya sebut tentang Tan Sri lebih favor pada Tun. Tapi dalam masa yang sama Tan Sri, saya nampak Tan Sri tidak mesra Anwar Ibrahim sejak daripada dulu. Apakah ini benar? Wah, ini. Kenapa terjadi begitu Tan Sri? Mungkin ada sesuatu perkara yang boleh dikongsikan. Kalau kita lihat daripada kritikan yang sebelum ini, Anwar Ibrahim tidak boleh dipisahkan dengan numbers. Ini perkara yang jelas. Mungkin Tan Sri ada pandangan sendiri tentang itu. Yang boleh jawab Tan Sri, yang tak boleh jawab tak apa. Yalah, saya menaik diri daripada politik dulu pun kerana sahabat saya ni, Anwar ni dulu dalam tim awasan. Kita dah kerjakan dia, sokong dia sampai naik jadi timbalan Perdana Menteri. Lepas tu dia semelih saya. Semelih tu dia buat tomahan yang tak betul kepada saya. Kerana tomahan dia tu, saya disiasat, tapi siasat tak ada benda pun. Saya pergi jumpa dia, marilah kita, saya ketua pemuda masa tu, misal kata, saya kata, marilah kita turun ke bawah, perkuatkan pemuda pasal saya dah dibersihkan oleh dan semua perkara yang ni, dia tak boleh. Dia kata, dia beritahu pada saya, Perdana Menteri suruh saya letak jawatan. PM masa tu overseas. Saya nak percaya ke tidak, ni timbalan Perdana Menteri cakap dengan saya, dan mesti percaya. Kotkan nama Perdana Menteri. Saya dah buntu masa tu dah. Tak boleh berfikir lagi sebab dia tekan begitu kuat. Lama saya setujulah dia kasih saya satu kertas saja. Saya tulis kat situ. Nampak nak sangat dia saya berhenti masa tu. Tak faham apa sebab masa tu dia nak berhenti. Dan dia dapat saya tu, dia tinggalkan saya. Jadi saya pun tengok macam dalam pemuda pun macam tu. Bila bertanding,
Sebelum habis tu 500 orang je pemuda masa tu. Start pukul 11, patut pukul 2 dah tahu. Pukul 6 petang. Petang, betul. Apa berlaku tak tahulah. Special branch beritahu saya menang. Tapi tak apalah, bila diumum Zahid menang. Zahid menang. Tapi 2 hari selepas tu, pensyarah daripada ITM dengan 10 orang anak murid dia yang dilantik sebagai pembilang undi datang kepada saya. Itu Tan Sri, kami malulah, saya malu kepada pelajar-pelajar saya. Apa yang kami kira bukan diisytiharkan. Macam mana yang kami telah kira dalam ini? Saya ada semua bukti. Saya kata, you jangan bohong. You boleh berani buat tak statutory declaration? Dia kata, saya boleh. Dia bawa besok pagi tu, 2 hari lagi. Dia mengaku. Apa yang telah berlaku diceritakan dalam tu. Saya ada sekarang. Statutory declaration itu. Bahawa apa yang diisytiharkan di dalam pertandingan pemuda itu Tidak betul. tak betul. Saya jumpa Tun Mahathir masa itu Perdana Menteri. Ada kata, you jumpa ni pengurusi jabatan kuasa pengurusan Anwar lah. Saya buat appointment dia tak dapat jumpa sampai 4 kali. Keempat kali itu baru saya dapat jumpa dia. Alamak, kata dia, Tan Sri datang, kata lambat sikit. Hari ke-16. Teknikal ni boleh bincang dalam 14 hari. Delay itu sampai lepas tarikh itu. Dah lah saya kena tipu pasal ketua menteri ni saya berhenti. Ya. Ini pula kena tipu pasal Ketua apa pemuda. ni, pasal nak jumpa. Tuan kata kalau salah kena ada mesyuarat pemuda balik. Jadi saya pun dah macam lemah lah tengok UMNO punya perangai macam tu. Pada masa tu, bukan sekarang lagi teruk agaknya. Jadi saya tarik diri langsung. Saya buat bisnes. Saya dah takkanlah saya nak lawan timbalan Perdana Menteri, ketua pemuda. Dan saya tak nak jadi orang yang mengacau. Yang jadi berlawan. Kalau orang setengah orang tu nak lawan habis-habis. Lawan tetap lawan. Saya nak menegakkan kebenaran. Kebenaran kepada saya. Pada masa tu. Tapi saya ambil jalan mudah lah. Tak apalah. Saya nak buat bisnes. Saya buat 15 tahun bisnes tumpu. Alhamdulillah. Saya memiliki hotel, saya ada theme park, saya ada quarry, saya ada pembangunan dan sebagainya. Alhamdulillah rezeki adalah. Jadi hari itu bila berlaku apa ni, UMNO tewas, ada parti baru. Tuan Mahathir pun ada jemput saya, bertukar-tukar fikiran. Saya tertarik dengan apa ni, hala tuju bersatu. Iaitu nak menggantikan UMNO ini dari segi menjadi pejuang wadah bangsa Melayu untuk memelihara, mempertahankan, melindungi bangsa, agama dan tanah air. Saya tertarik benda macam ni. Kan itu saya pun terdoronglah. Dan saya akan terus berjuang. Bukan saya dalam bukan saya dalam politik, tetapi dalam bidang keusahawanan. Saya akan juga menumpukan masa dari pengalaman saya dalam kerajaan, dalam politik, dalam bisnes, insya-Allah. Saya akan cuba gerakkan pemuda untuk generasi muda kita dan yang ada dalam masyarakat usahawan supaya dapat ditingkatkan prestasi dan kejayaan mereka. Boleh tutup akaun orang tak apa. Tan Sri, saya nampak perjalanan politik Tan Sri memang berliku. Dan ada kalanya orang melihat bahawa percaturan politik yang nakal ini, kita mengorbankan orang kata dari segi sudut kepribadian seseorang tokoh. Dan inilah permainan yang berlaku dalam UMNO. Secara peribadi Tan Sri, Tan Sri boleh maaf ke orang yang sebegini? Saya boleh maafkan orang macam ni. Asalkan kita sama-sama semula menggembleng tenaga untuk kepentingan rakyat. Bekerja kerana Allah, fardu kifayah. Kalau setiap daripada kita pemimpin sedar dan insaf bahawa kita mempunyai tugas tanggungjawab ini bukan sahaja kepada rakyat tapi kepada Allah. At the end of the day, which is more important, insya-Allah kita akan jalan yang lurus. Kalau kita ada agenda lain, kita meletakkan kepentingan nasional
lebih rendah dari kepentingan peribadi, kepentingan family, kepentingan kroni. Ini yang berlaku ni sekarang. Kita nak generasi kita pemimpin yang sedang sekarang dilatih, sedang dipupuk dan yang akan datang. Selalu ingat kepentingan nasional menerajui kepentingan-kepentingan lain yang lebih kecil mesti membelakangi daripada kepentingan nasional. Yang kedua, mesti bekerja kerana Allah. Fardu kifayah. Kalau kita melakukan ini adalah untuk bangsa, agama dan tanah air kita. Tapi kalau lepas tu ada rezeki, nak derma, terimalah macam tu. Jangan jadi kejaran. Yang gunakan betul-betul kuasa politik ini untuk nak memperkaya, nak cek kekayaan, nak menipu, nak membohong, dan sebagainya. Sehingga rakyat benci. Sehingga matlamat kita yang dikejar tak dapat, yang mungkin yang kita kendong ni silap-silap berciciran, kemana kedudukan kita dalam negara kita yang berbagai kaum sekarang. Baik, kita akan bicara di peringkat terakhir ini selepas ini kerana kita nak beri anda rehat seketika. Kembali selepas ini mungkin saya akan bertanya kepada Tan Sri tentang percaturan politik PRU yang ke-15 yang dilihat masih lagi cacar marba. Ada yang nak datang ke kumpulan ini, nak datang ke kumpulan sana dan wujudkan satu persefahaman yang tidak begitu kukuh. Masih lagi ada perasaan was-was. Kita akan bincang selepas ini. Terima kasih kerana beri peluang kita berehat untuk kita bicara pula, sambung. Tan Sri, tadi saya tinggalkan Tan Sri dengan soalan itu yang kita sebut percaturan PRU yang ke-15. Ada yang PN, MN, Muafakat Nasional dan sebagainya dah jadi cacar marba. Tan Sri nampak akhirnya ke mana
penyatuan yang seperti ini? Daripada apa yang berlaku setakat inilah. Yang paling terakhir sekali kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO hari ini ke semalam. Hari ini keluarlah. Menolak Dia PKR. akan terus menerajui UMNO. Artinya dia akan teruslah mengamalkan dasar hostility kepada Bersatu dan akan menerus dengan tindakannya untuk memanggil Bersatu sebagai pengkhianat. PH begitu juga. Yang paling rapat tu UMNO dengan Barisan Nasional lah. Jadi ada usaha setengah pihak untuk cuba lagi cari titik-titik pertemuan yang masih lagi belum di explore lah, belum kita tengok benda tu. Harapan saya macam mana susah pun keadaan ni, at the end of the day kita akan menjadi satu gagasan. Kalau itu tidak berjaya, then we cannot avoid that this general election, the 15th election, is going to be three-cornered, fight. Iaitu perlawanan 3 penjuru antara PN, BN dengan PH lah. Ini satu perkembangan boleh jadi sihat, boleh tak jadi sihat kepada rakyat, kepada Malaysia. Mungkin pada masa ini kalau sekiranya rakyat masih banyak keliru, maklumat-maklumat yang diberi itu tak betul, setengah masak, suku masak, gerbuk-gerbuk, dan terlalu banyak yang maklumat-maklumat bohong yang masukkan dalam media dan dalam cyber dan sebagainya, dalam elektronik cetak dan sebagainya. Mungkin kita akan mengulangi keadaan ni. Kita boleh di pilihan raya tapi kemenangan-kemenangan tu jadi disperse lah. Jadi mungkin yang menang pun tak berapa menang. Yang kalah pun tak berapa kalah. Dan kita akan perpetuatekan, kita akan mengekalkan ketidakstabilan sebuah kerajaan yang tidak ada majoriti yang cukup. Berbaliklah pada masalah yang dia attack dia jadi mungkin ada usaha menarik ahli-ahli parlimen lain melompat ke sana ke sini. Macam sekarang lah, sebab kerajaan yang tak kuat. Tapi kalau masa ni dapat dipanjangkan, misalnya katakan sekarang kerajaan Bersatu dapat lagi, saya tengok pun ramai pemimpin ahli-ahli parlimen telah secara terang dan secara tak terang mula memberi sokongan kepada Yang Amat Berhormat Tan Sri Mahyudin. Kita dapat teruskan lagi. Jadi melalui sepanjang masa ini, kita dah setahun, mungkin lagi 2 tahun, dah setahun setengah, kita boleh membuktikan kebolehan, kemampuan, kapasiti kita mentadbir negara secara bersepadu, secara cekap, secara efisien. Macam mana kita hadapi pandemik, macam mana kita dapat pemulihan ekonomi, macam mana kita boleh timbulkan confidence kepada pelabur-pelabur luar, macam mana kita boleh tolong ahli-ahli perniagaan dan usahawan-usahawan baru untuk bangkit semula. Kalau ini dapat dibuktikan oleh kerajaan sekarang, pilihan raya akan datang merupakan satu pilihan raya yang historik, yang penting dan berlainan. Kan itu satu parti yang dapat membuktikan seperti ini, dia akan dapat mengumpulkan satu majoriti yang besar, mungkin 2/3 majority. Ini pada pandangan saya lah. Dan kalau kita dapat itu, insya-Allah negara kita in a good hand. Kalau ulang ni sekarang, susah. Tapi saya fikir rakyat Malaysia telah bermatang. Dia boleh membandingkan sekarang 3 komponen. Kalau three-cornered fight, dia tengok UMNO macam saya sebut tadi. Yeah. Siapa pemimpin UMNO? Apa latar belakang dia? Apa sejarah dia? Apa yang telah disebut di dalam media? Apa yang tersebut dalam mahkamah, apa yang telah didedahkan, apa telah diberkatakan, orang dah boleh berfikir dengan baik. Sekarang ini telah melalui liku-liku perjalanan politik yang tidak menentu, tidak ada halu tuju sekarang. Begitu juga dengan PH. Orang dah boleh buat penilaian. Siapa ni pemimpin selepas daripada ini? Adakah dia layak?
Adakah dia telah seorang tokoh yang pandai bercakap aja, no delivery, ataupun ada kes-kes lain yang boleh membawa kemudaratan kepada image dan dignity dan maruah negara kita. Itu lain pertimbangan. Jadi orang akan timbang pada masa itu dan dia akan buat keputusan yang terbaik. Inilah harapan saya. Mudah-mudahan kita dapat meneruskan kerajaan sekarang ni lagi setahun atau 2 tahun. Kemudian tu rakyat Malaysia membuat satu keputusan setelah mereka menghadapi macam-macam cabaran, sakit, kurang pendapatan, rezeki hilang, ini gerbak-gerbuk. We will make the best decision for the future of Malaysia. Tan Sri, rasanya perlu ada New Deal untuk rakyat. Contoh? Apa pandangan Tan Sri kalau tidak ada satu perkara yang orang kata konvensional ditawarkan kepada rakyat, tak ada beza. Umpamanya yang Tan Sri sebutkan tadi, gagal menyelesaikan masalah manifesto sewaktu PS, dan perkara yang sama mungkin berulang kalau tidak ada New Deal, satu perkara baru yang ditawarkan kepada rakyat oleh kerajaan yang bakal menyambung pada PRU yang ke-15. Rakyat tak perlu sesuatu yang yang substansial. Rakyat perlu satu keselesaan, satu kestabilan untuk hidup dengan baik. Kalau dia melihat, dia mempunyai persepsi bahawa kerajaan ini kerajaan yang stabil. Dan kerana kerajaan ini kerajaan yang stabil, dia boleh buat macam-macam untuk rakyat. Dia boleh pulihkan ekonomi. Sebab kita stabil dan kita ada kemampuan untuk berbuat demikian. Kerana itu kita dapat memperjuangkan aspek pendidikan kita dengan baik kerana ada kestabilan politik yang kokoh. Kita boleh memperjuangkan soal-soal sosioekonomi kita. Kita boleh memperjuangkan soal lain-lainlah yang ada mempunyai kebaikan kepada rakyat. Jadi rakyat kena pilih sama ada dia nak pilih kestabilan atau dia nak kekalkan keadaan yang tidak menentu ni. Macam Tuan Mahathir kenalah hari-hari orang sebat. Sama juga kerajaan sekarang orang sebat-sebat hari, walaupun justifikasi itu tak ada langsung lah untuk berbuat demikian. Jadi kerana itu pilihan rakyat bukan sesuatu deal yang tertentu, yang hebat, yang luar biasa. Tak ada. Dia hendakkan sekarang kestabilan. Kerana kestabilan politik ini, kita boleh menyingkirkan, mengenepikan krisis, kita boleh menyimpulkan segala konflik, segala permasalahan kita. Kerana itu kita boleh fokus keperluan hidup rakyat yang lebih sejahtera, yang lebih makmur, yang lebih bahagia, yang lebih dapat menikmati segalanya itu. So sekarang kita, we are hungry for political stability. Dan kita percaya kerajaan sekarang boleh membuktikan dalam masa setahun 2 yang akan datang, they can provide political stability for the nation and for the interest of the people. Tan Sri, soalan terakhir. Apakah Tan Sri berhasrat untuk comeback dalam politik jika jika ada sesuatu tugasan yang dirasakan sesuai dan umur masih muda lagi Tan Sri, ya? Baru 17 kalau diterbalikkan menjadi 21. Itu saya tergelak besar lah. Dan kalau terbalikkan dah jadi 71. 71 lah tu kan. Mungkin ini kalau dikenaki oleh kepimpinan sekarang ni, Tan Sri masih lagi hebat saya nampak. Ya, kita ahli parti. Kita akur pada parti lah. Dia hendak kita ke depan. Kalau tidak, kita buat kerja kat belakang, steady je. Bagi saya tak ada masalah. Baik buat belakang macam sekarang, saya kerja habis-habisan untuk gabim seluruh negara. Ya, untuk ubahkan mindset orang Melayu ni. Orang Melayu ni ada kemudahan semua satu Malaysia. Macam-macam agensi, 47 agensi federal, tak masuk kerajaan negeri, agensi-agensi lain yang membantu dia. Tapi kenapa tak berjaya? Kerana mereka tak cukup mindset. Dia tak cukup ada nilai-nilai yang boleh jadi ahli perniagaan yang baik. Dia tak ada budaya berniaga. Jadi Gabim menumpukan usaha untuk memperbetulkan otak ni, perangai, sikap, nilai-nilai yang positif supaya dia apabila macam orang Tionghoa lah, sahabat kita. Kita hari ni, you beri dia 100,000 hari ni, you tengok 6 bulan akan datang. 100,000 mungkin dia jadi 1 million. Orang Melayu kita beri 100,000 sekarang, kau tengok 6 bulan. Ada RM1. Mungkin ada RM10. Dia terbalik pula. Terbalik. Kita nak ubah ini, bukan senang.
Nak merubah satu negara mungkin senang, fizikal. Nak merubah seorang itu mindset dia, minda dia, dia punya nilai-nilai, persepsi dia, keyakinan dia dan sebagainya. Kita tak nak usahawan di dalam Malaysia ni macam tentera pergi berperang lah. Dia ada senjata, ada peluru, ada bom, ada, tapi dia penakut. Dia tak tahu nak menembak. Tak tembak pun. Itu sebab mesti masukkan di dalam hati, jiwa, kalbu dia tu. Semangat perjuangan. Kita buat ni kerana Allah. Kita buat ni secara profesional. Kita buat ini kerana kita nak jadi rakyat Malaysia yang lain senang. Dan kita akan, apa sahaja peluang yang diberi, akan dibuat dengan betul. Daripada A sampai Z, tak ada lagi sikap-sikap yang negatif. Tak ada lagi hasad, dengki, nak jual saja, malas. Tak ada peluang semua. Let go pada orang lain dan sebagainya. Yang sebab kita sekarang ni kebanyakan orang Melayu, minta maaf lah cakap pada orang Melayu ni, kita akui kita tak ada nilai-nilai seperti itu. Kalau kita orang Tionghoa berniaga, dia suka berkongsi, dia tolong antara satu dengan yang lain. Yang besar angkat yang kecil, beri bantuan, beri latihan, buat yayasan, tak payah tunggu kerajaan. Itu macam-macam agensi beri. Inskan beri latihan, tekun beri modal, ini beri projek gerbak-gerbak. Ujung tak jadi. Orang Tionghoa tak ada. Dia betul-betul. Ada yang besar tu, dia buat yayasan sekali. Dia pilih anak-anak muda orang Tionghoa. Dia syarikat dia yang berjaya. Jadi kita ada semangat ni lagi. Belum ada kasih sayang cinta kita kepada bangsa kita sendiri. Kan itu berlaku yang demikian. Jadi bila dia dah berlatihkan semua, bila tengok mana ada projek perumahan baru, mana ada perbandaran baru, dia pergi cari kedai-kedai dah, sewa. Masukkan mekanik ni dah latih masuk sana. Jadi dia merebak, dengan merebaknya projek perumahan dan perbandaran ni, dia sekali ambil peluang dalam laluan kemajuan yang dilalui oleh negara kita. Orang Melayu tak ada. Belum sampai tahap tu. Yang kaya tu, dia buat hal dia tu. Buat hal dia. Kau boleh dia nak pindah, nak pindah negeri lain, nak seronok hidup dan sebagainya. Tak peduli. Tak ada dia. Kita tak ada mobilisasi misalnya kata kuasa beli. Kuasa beli penting. Orang Tionghoa minta maaf lah cakap, bukan perkauman ni. Orang Tionghoa kebanyakan pergi pada orang Tionghoa menghabiskan duit dia untuk perniagaan dia naik. Begitu juga orang lain. Kalau kita tengok satu cerita di Yahudi, di orang-orang di Amerika, orang Yahudi, dia nak belanja RM100 di Amerika, dia berjalan dengan 3 kilo nak cari kedai Yahudi mana. Just to spend $100 untuk dia. Pasal dia sayang, kasih pada bangsa dia. Ini orang Melayu, tak ada semangat patriotisme tu, ekonomi, patriotisme ekonomi, sayang kasih kepada bangsa tak ada. Oh, itu best. Fashion, Paris, habis itu. At the end of the day, itu yang sepatutnya mengangkat darjat ekonomi, keusahawanan, ekonomi, perniagaan, bercair. Jadi, tak ada satu orang yang menggabungkan itu menjadi satu kekuatan. Tak ada orang yang bukakan semangat misalnya daripada 1000 public listed company ada 100 bumi putera yang betul-betul dapat buat mentor-menti angkat. Saya ada 100 juta projek. Kita cari sekarang 10 atau 15 syarikat bumi putera yang ada rekod yang boleh buat kerja ni. Kita rangkaikan biar naik bersama. Tak ada lagi, belum sampai tahap itu tau. Jadi Gabim ni susah kerja dia. Pasal kita nak ubahkan ni. Kita pergi kat pada universiti. Masa saya dah pergi 27 universiti. Bercakap dengan final student. You mesti pilih pergi ke usahawanan. Jangan tunggu untuk bekerja dengan kerajaan. Saya dalam syarikat saya sekarang ni, ada seorang tu engineer. Wah, kerja cukup bagus. Saya beri banyak perempuan. Wah, dah betul dia buat. Profesional dah. Lepas tu sama Tan Sri, saya nak berhenti. Apa siang kau nak berhenti ni? Kau dah bagus, naik gaji, naik pangkat. Mak bapak saya suruh kerja cikgu. Sekarang mindset cikgu, jadi cikgu senaman. Padahal dah membina kapasiti pengalaman daripada apa yang dia belajar tu. Tapi mentaliti orang lain nak kerja kerajaan juga. Dia tak strong. Mak saya tak suka kerja macam ni. Dia suka kerja dengan jadi cikgu. Cikgu lah. Jadi kita nak ubah sikap ini. Sikap ni. Ini yang Gabim buat ni. Banyak orang persoalan Gabim. Apa buat ni? Tak ada apa ke projek besar-besar. Kita bukan beri duit. Kita bukan beri latihan yang itu. Kita nak ubah sikap ni. Jadi ubah sikap ni kena betul-betul cakap heart to heart. Hati to hati. Jiwa ke jiwa. Sebab perubahan tu mesti berlaku di dalam hati.
Bukan hari-hari Perdana Menteri, oh kita mesti berubah sikap, kita mesti berubah sikap. Kita tak boleh. Mesti ada timbul kesedaran, keinsafan daripada you. Kerana Allah, kerana nak berjuang menebus kedudukan Bumiputera. Yang Bumiputera ni walaupun majoriti dari segi kependudukan, tapi kita minority dari segi ekonomi. Sahabat-sahabat kita orang Tionghoa lebih established. Kita mesti ikut contoh tauladan. Bagaimana bukan Melayu di Malaysia boleh berjaya menguasai. Kita 68%. Kuasa ekonomi 20% saja. Orang Tionghoa 21%, kontrol ekonomi 48%. Dan yang lain-lain yang company daripada luar negara. Jadi ini mesti jadi kesedaran. Tapi orang Melayu sekarang sibuk politik. Balik-balik nak kerja jadi wakil rakyat. Dia boleh duduk sampai pukul 4 malam sampai pukul 5 malam pagi. Bincangkan siapa kita nak naik, siapa kita nak jatuh, siapa nak naik, siapa nak jatuh. Atau nak balon siapa ni. Sampai pagi tak apa. Kalau tenaga itu yang digunakan untuk ekonomi, digunakan untuk berniaga, dan insya-Allah akan berubah. Macam yang kita buatkan, satu keluarga, satu syarikat yang kita terang promosikan. Itu dapat mengubah sikap orang. Orang kampung sekarang, kalau tiap keluarga Melayu, terutama yang middle class, mesti ada 2-3 tanah keping kat kampung, ada rumah murah sini sana, 1-2 dia dengan bini dia. Tapi dia simpan je geran tu tau. Orang Melayu, dia buat tabiat Melayu lama. Kadang-kadang dah banyak geran tanah 3-4 dia bawa tahu bawah bantal. Atau tahu dalam peti. Jadi tak ada guna hartanah seperti ini tidak membantu kesejahteraan dia untuk membina satu penghidupan yang lebih makmur. Tapi kalau itu dijadikan satu syarikat, dibuat satu syarikat, dia transformkan pemilikan hak milik tanah ni, pemilikan hak tanah ni kepada pemilikan sijil saham. Dijadikan sijil saham. 4-5 ketul tanah ni dan sebagainya. Tiba-tiba dia bawa tahu, nilai dia 1.8 million lah. Sebenarnya kita ni milenial tau. On paper. At least. Baru ada semangat bila dah ada syarikat macam tu. Baru ada peluang. Bila kita dah ada syarikat tu, otak berjalan tu, kita become more enterprising. Situ ada peluang. Dia orang nak buka kedai minyak. Situ ada satu franchise baru. Sini kita boleh buat tanah tebiar ni, mungkin kita boleh tanam kepaya ke, tanam kelapa sawit dan sebagainya. Jadi otak tu berjalan. Itu dah ada perubahan. Anjakan paradigm shift. Daripada yang negatif dulu kepada yang lebih baik, mematikan dan sebagainya. Jadi ini insya-Allah kita akan teruskan supaya, dan akhirnya mungkin kita nak ada satu convention ekonomi Muslim ASEAN. Saya tengok orang Muslim, terutama di Jakarta, walaupun negara 260 juta, pribumi tetap tersingkir. Orang Tionghoa 5% kontrol 85% ekonomi Indonesia. Pribumi jadi driver, warung dan sebagainya. Tapi kita nak connectkan balik supaya dia dapat juga satu peluang untuk membesar. Begitu juga di Brunei, begitu juga di Bangkok, begitu juga di Phnom Penh, begitu juga di Manila. Kalau kita dapat kumpulkan mereka ni, ada setengahnya memang banyak. Dia ada ladang misalnya di Filipina. Dia orang ada bangunan 5 tingkat shopping complex. Orang Muslim. Tapi sampai kat situ macam tersekat. Dia tak dibenarkan berkembang lagi. Jadi kita orang macam ni, kita melalui convention ini, kita benarkan dia untuk listing kat sini. Bagi yang besar-besar tu. Jadi kalau dia dapat pun daripada pengapungan saham tu 100-200 juta, biar dia bawa balik. Dia beli tanah lagi, dia buat kelang lagi, dia buat macam-macam kerja produktif. Jadi pekerja-pekerja dia boleh ambil, membantu masyarakat dia kat pada kawasan ni. Yang kecil-kecil tu kita suruh joint venture lah. Dengan syarikat-syarikat kecil dan sederhana dan mungkin mikro, dan Malaysia tu joint venture. Koperasi dan sebagainya. Kalau dulu dia tak pernah joint venture dengan orang Indonesia, dia sekarang dah ada dengan Indonesia. Dia punya spektrum tu, prospek pasaran tu. Bukan daripada Sabah sampai Perlis. Atau Perlis Sabah, sekarang dah termasuk sampai Irian Jaya. Melihat. Itu insya-Allah kita akan buatlah convention ini. Saya pernah briefkan kepada Perdana Menteri dengan Menteri Datuk Seri Wan Junaidi, Pembangunan Keusahawan. InsyaAllah kalau ada duit lah, kalau ada sponsor, kita akan meneruskan program ini untuk masa depan kita yang lebih cemerlang dan gemilang. Dan saya minta dia orang bagilah tu. Baik, terima kasih banyak Tan Sri. Cuma satu, terakhir ni saya telah menyediakan pentas PVC TV ni sebagai langkah untuk mengadakan program bicara santai tentang politik negara. Mungkin Tan Sri nak bagi pandangan sikit, boleh bercakap di kamera. Macam mana? Tentang PVC TV. Kita ketengahkan isu-isu ni
tanpa bias. Maksudnya kita adakan satu saluran ini sebagai perbincangan politik secara terus terang yang seperti yang kita ada. Saya nak ucap tahniah kepada Datuk Dahlan Makmur dan rakan-rakan dia, mungkin Anthony Lok sekali. Kerana memberi peluang kepada pemimpin-pemimpin, memberi idea. Jadi saya tengok ni macam TV politik lah. Ya. Tapi orang politik penting dalam negara demokrasi. Jadi bila you ambil daripada macam pandangan dari saya, mungkin mewakili pandangan sikit sebanyak Bersatu, ada yang daripada Pejuang, daripada Parti Putra dan lain-lain. Jadi ini memberikan rakyat satu pendedahan dengan spektrum yang lebih luas. Melihat macam mana tiap-tiap parti itu berjuang, apa filsafah dia, apa hala tuju dia, apa persepsi dia, apa dia punya cita-cita untuk ini. Jadi ini lebih menjadi very educational untuk memantapkan lagi proses demokrasi dalam negara kita. Dan kita bersyukur kerana sejak merdeka kita telah pilih demokrasi berparlimen sebagai cara hidup kita di Malaysia. Dan kita telah banyak melalui ujian-ujian selama 70 tahun ni kan, 60 tahun ni. Dan sistem tu mantap. Jadi dengan adanya TV lagi memantapkan lagi penghayatan kita dalam menjadikan dia sebagai satu sistem hidup kita yang boleh membela masa depan rakyat dan negara ini. Kerana itu saya ucap terima kasih lah. Walaupun pendapatan berbeza-beza, sebab itu seronok bagi rakyat untuk melihat dari berbagai perspektif, dari berbagai prospek, dan dia menjadi rakyat demokratik yang lebih waras dan bijaksana dalam menentukan masa depan negara kita. Baik, terima kasih Tan Sri. Tahniah. Terima kasih Tan Sri Rahim Tabib Cik kerana dialah antara tokoh yang pernah bersuara kepada saya. Kenapa you tidak mendekati politik? Satu ketika dulu di Terengganu, waktu itu Tan Sri menjawab jawatan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia. Saya sahut cabaran itu dan hari ini saya rasa berbangga kerana dapat menjemput Tan Sri untuk berbincang dalam isu-isu semasa tentang politik tanah air. Terima kasih Tan Sri. InsyaAllah kita jumpa di dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.